Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ni bendera apa ni? Tak pernah nampak pun sebelum ni. Auni? Auni, awak buat apa kat sini Auni? Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Tapi saya ni putera. Buat apa saya kat sini? Ni lencana. Banyak ni lencana. Tak pernah saya nampak pun sebelum ni. Apa yang kita nak belajar hari ni ya? Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Oleh ni kita akan belajar mengenai topik yang cukup menarik. Tapi persoalannya sekarang ini kan, siapakah tenaga pengajar yang akan bersama Ifan? Jom kita saksikan dulu profil mereka. Alright, sekarang ni Ifan bersama dengan tenaga pengajar kita yang pertama, iaitu Puan Azlina dari SK Tunku Azizah Kuantan Pahang. Silakan cikgu. Okey, inilah Puan Azlina kita yang datang jauh dari Kuantan Pahang. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Ifan? Sihat macam inilah saya. Lagi sihat sebab ada Puan dekat sebelah saya hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Pandu Puteri. Pandu Puteri Malaysia. Jadi mungkin sebagai pengenalannya, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini kita akan memperkenalkan lencana Pandu Puteri Tunas. Kalau ikutkan, ini adalah silibus baru Tok Ifan. Silibus baru? Yes. So pemimpin-pemimpin dan juga ahli Pandu Puteri Tunas ni, dia kena tahu perbezaan silibus lama dan juga silibus baru. Betul lah, kalau ada yang baru pasti ada yang lama. Mungkin soalan saya kepada Puan sekarang ni, apa perbezaan antara silibus baru dan juga lama? Banyak. Okey, so yang pertama lah kita nak tengok silibus baru. Kalau yang dulu buku, kita panggil buku untuk ujian tu, kita panggil buku kemajuan warna coklat. Tapi sekarang kita tak guna dah buku kemajuan tu, kita guna jurnal progresif. Jurnal progresif. Ini yang terbaru. Ini terbaru. Ini macam dia punya semua dokumentasi ujian-ujian tu kita letak dalam ni. Kena catat dalam buku. Dan yang paling penting Tok Ifan. Apa yang paling penting tu? Dulu lencana Pandu Puteri Tunas ni ada 30 je, dalam 30 lebih. 30. Sekarang ada berapa Puan? Sekarang ni 19 untuk budaya kreatif. 19. Kemudian kita ada cabaran dan kecergasan. Ada 14. 19 ada 14. Ada sains dan teknologi, ada 10 lencana kecakapan. Kemudian ada ejen perubahan. 13. Last kali hubungan keluarga dan masyarakat, ada 15 lencana. Berapa? 1, 2, 3. Saya tak tahu. Saya minta maaf. Saya kurang pasti. Berapa semuanya cikgu? Semuanya ada. Puan maafkan saya. 71 lencana. 71 lencana berdasarkan format terbaru untuk Pandu Puteri Malaysia. Tapi kita tak ambil lah semua lencana itu untuk ujian. Mereka boleh macam untuk kebangsaan, kita cuma ada 22 saja yang kita boleh. Yang lain tu kalau macam dia nak lebih daripada 30, 40, itu atas dia punya masa lah. Baik, sekarang ni apa kata kita perkenalkan antara lencana yang terdapat dalam Pandu Puteri Malaysia untuk tunas ni? Alright, jom kita tengok ya. Okey, adik-adik Pandu Puteri Tunas sekalian dan juga pemimpin seluruh Malaysia. Okey, kalau tengok dekat ini kita panggil selempang ya, warna kuning ni selempang. First step adalah prinsip asas Pandu Puteri Tunas, dia kena lalui ujian tu dulu. Dalam prinsip asas Pandu Puteri Tunas, dia dah siap ujian tu, mereka barulah dilantik, boleh dilantik. Okey, ini lencana pelantikan. Pelantikan. Okey, yang diletak di scarf ni. Kemudian
Bila dah habis tu dia akan mulalah rencana kecekapan. Okey, kita akan tengok yang ni. Baik. Dia ada topes 1, topes 2, topes 3. Topes tu apa sih? Okey, cuba tahu tak batu topes tu? Batu topes tahu. Okey. Dia ada pelbagai warna kan? Betul. Dan juga ada pelbagai nama. Rainbow lah, dia ada golden topes. So, cuba kita macam relatekan dengan lencana-lencana ni. So kan dia mempelbagaikan lagi dia punya creativity and all that. Okey, so kat sini untuk dapat topes 1 ni lencana dia kat sini. Okey, dia ada lencana kawat dan istiadat. Lagu-lagu Pandu Puteri Tunas. Kemudian ada bercerita dan juga sahabat Pandu Puteri Tunas. Okey, untuk prinsip asas Pandu Puteri Tunas. Okey. So dia sampai sini je. Oh, okey. Okey, kemudian bila dia dah habis prinsip asas Pandu Puteri Tunas. Kemudian dia boleh pergi ke topes 1. Yang ni lencana apa yang 3 segi ni? Dia tulis pencegah kembalangan. Okey. Kemudian dia sampailah orang kata SDG ni nanti ejen perubahan. Yang ni kita tengok ada Zero Hunger Free Bing ni semua ejen perubahan. Okey. Okey. Kemudian kat sini topes 2 dan sampailah topes 3. Dan ada 2 lencana pilihan. So untuk mencukupkannya kita diorang boleh pilih 2 lencana. Daripada 71 tu dia boleh pilih lagi 2 untuk melengkapkan 22. Yes. Tapi Puan, soalan saya untuk dapatkan 2 lagi lencana pilihan tu macam mana? Macam mana kriteria dia? Kan dia boleh pilih ikut minat? Dia ikut minat. Oh, ikut minat. Yes, kalau let's say dia suka berenang. Okey, dan dia berkemahiran dan ujian tu dia boleh buat. So dia boleh lah ambil. Dan dia boleh tak ini penari, dan ni penari pula dah. Yang ni kecergasan dan juga yang ni yang anak panah tu lencana apa? Lencana apa? Yang ni saya kurang pastilah Puan. Okey, yang last kali ni arrow ni apa? Pencari jalan. Pencari jalan. Yes. Ini jurumasak tau. Kalau Irfan pandai, kalau diorang ni lancana wajib untuk topes 3. Topes 3. Okey, untuk orang yang suka masak. Baik. Itu dari segi pengenalan kepada lencana-lencana yang terdapat untuk Pandu Puteri Tunas. Dan sekarang ni Ifrat tanya Puan, bagaimana cara pemakaian yang betul? Okey. Daripada bila dia dah mula prinsip asas Pandu Puteri Tunas tu, dia dah buat pun lencana kecekapan. So start je dia dah buat lencana kecekapan tu, dia dah boleh dah isi dekat sash selempang ni lah. Okey, so dia boleh letak di sini. Alright, di sini letak di situ. Itu topes yang pertama. Yes. And then kita letaklah dia punya bila dah habis, nampak tak lencana? Topes 1, topes 2, topes 3. Oh, letak dia bahagian atas pula. Yes. Yang anugerah-anugerah ni kita letak di bahagian atas sebab dia dah tertinggi. So kita susun dekat bahagian atas ni. Yelah, kalau anugerah kita kena tunjuk letak dekat atas sikit. Yes. Betul tak? Tak ada dah dekat-dekat orang kata kat baju. Dekat baju tak ada. Kita show dekat selempang. Nampak segak kan? Nampak segak, cantik. Auni namanya kan tadi? Tak nak bercakap pula, mungkin dia malu. Baik. Okey, itulah dia pengenalan bagi cara untuk kita mengenali lencana-lencana untuk Pandu Puteri Tunas. Betul. Dan terima kasih Puan Azina. Apa kata kita berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Badan Uniform Pandu Puteri Malaysia. Bertemu kembali dalam Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Kalau tadi kita bersama dengan Puan Azina, sekarang ini kita bersama pula dengan Puan Nur Azla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami untuk slot hari ini. Jadi Puan, soalan saya yang pertama kepada Puan, apakah perbezaan antara lencana wajib dan juga lencana kolektif Puan? Okey Irfan, sebenarnya dalam program Pandu Puteri kita ada 2 jenis lencana. Baik. Iaitu lencana wajib yang mesti dibuat oleh calon-calon yang berusaha untuk mendapatkan anugerah. Dia tak boleh pilih. Tak boleh Jadi pilih. Dia mesti buat. Dan dalam lencana wajib tu, dalam semua lencana yang ditawarkan untuk program Pandu Puteri Tunas ada 71. Betul. Daripada 71 ada 18 lencana wajib yang mesti dibuat. Ya? Okey. Yang lain semua lencana pilihan. Puan, saya ada soalan. Ya. Misal kata ada tunas yang tak capai 18 lencana wajib tu, boleh tak dia nak pergi kepada pangkat yang seterusnya? Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti habiskan ikut tahap. Untuk mendapatkan lencana wajib, jadi mereka mesti ikut tahap. Ikut tahap. Okey. Ya? Jadi bermula dengan
Program pertama iaitu prinsip asas Pandu Puteri. Jadi dalam prinsip asas Pandu Puteri ada 4 lencana wajib, ya, 1, 2, 3, 4. Baik. Ya, ada 4 lencana wajib. Selepas habis itu tahap itu, dia akan melangkah untuk seterusnya ke arah anugerah seterusnya, iaitu Topaz 1. Topaz 1. Dalam Topaz 1 pun ada juga lencana wajib. Ya, dalam lencana wajib habis saja, jadi dia terus melangkah ke Topaz 2, dan seterusnya Topaz 3. Dan habis sahaja program Topaz 3, jadi mereka akan mendapat anugerah. Ya? Jadi yang dikatakan lencana wajib, ya, lencana wajib kita akan tengok berdasarkan 5 elemen. Jadi 5 elemen inilah mewakili ini, ya, mewakili dia. Ini lencana kolektif. Jadi lencana kolektif ni kita kita kumpul. Kita kumpul. Baik. Dan juga sampai mendapat 5 jenis, ya, berdasarkan elemen, iaitu cabaran dan kecergasan, sains dan teknologi, hubungan keluarga dan masyarakat, ejen perubahan, dan satu lagi, dan yang kelima, cabaran dan kecergasan. Cukup 5, Puan. Itu yang lupa, cabaran dan kecergasan. Dan bila kita dapat kolek, itu dikatakan lencana kolektif berdasarkan 5 elemen tadi. Dan setiap elemen tadi, 5 elemen ni, syarat dia 3 lencana yang calon-calon dapat kolek, dia dapat 1 lencana kolektif. 1 lencana kolektif. 3 lagi dapat yang kedua. Tapi dia bukan mesti 3-3. Kalau 3 kali 5 baru 15. Betul. Jadi sebenarnya untuk mencapai anugerah sampai untuk mendapat 5 lencana kolektif, dia mesti ada 22 lencana. Jadi itu peringkat kebangsaan tu kan? Kebangsaan. Jadi itu dalam lencana wajib ini sebagai contoh, Ifan, dalam budaya dan kreatif. Dia ada 4. Ada 4 aja lencana wajib. Jadi kemudian dalam sains dan teknologi, dia ada 3 aja. Ada 3. Kemudian dalam cabaran dan kecergasan ada 4 sahaja lencana wajib. Baik. Dalam untuk elemen ejen perubahan ada 3 sahaja. Dan yang paling banyak hubungan keluarga dan masyarakat ada 8. Ada 8 lencana wajib. Baiklah Puan. Terima kasih atas penerangan mengenai lencana wajib dan lencana kolektif yang patut Pandu Puteri Tunas dapat untuk mendapatkan anugerah pada masa yang akan datang. Terima kasih lagi sekali Puan Nur Azlam, dan kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Bertemu kembali kita dalam Badan Beruniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Sekarang ini kita bersama dengan 2 tenaga pengajar, iaitu Puan Azlina dan juga Puan Nur Azla. Terima kasih kerana bersama Ifan untuk segmen kali ini. Jadi soalan saya yang pertama ditujukan kepada Puan Azlina dulu. Untuk Pandu Puteri ini kan, bagaimana cara untuk mereka dapatkan lencana? Untuk mereka mendapatkan lencana ni, mereka perlu mengikut syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Mereka perlu menjalani ujian amali dan juga teori. Contohnya ujian amali tu kita tengok dalam lencana kecekapan jurumasak. Yes, mereka perlu menghidang air, membuat air, kemudian memasak nasi, menggoreng ikan lah, and then kita boleh tengok secara penguji tu akan melihat sendiri bagaimana mereka memasak secara live lah. Itu dari segi amali. Yes. Itu antaranya lah. Ada lagi kan teori. Teori. Yang teori selalunya contohnya lencana pembaca. Macam mana pula tu kita nak semak dari segi teori itu? Syarat dia buat sinopsis. Kemudian ada juga ujian dia untuk membalut, cara dia membalut buku. So benda tu dia akan buat di hadapan penguji. So penguji akan memberi ulasan lah. Bila dia dah siap everything tu, dia kena dokumentasikan dalam buku law. Dan adalah susunan-susunan yang perlu mereka ikut. Dan mungkin Puan boleh ceritakan sedikit mengenai buku law tu.
Okey, dalam buku log tu kita nampak macam susah. Mula-mula kita rasa susah, tapi bila mereka dah mula membuat, mereka akan rasa sebab kita dah ada macam daripada prinsip asas tu kita dah ada sarang dia. Dah ada sarang dia ada dia punya template. So dia akan ikut saja. So dalam tu wajib mereka ada biodata. Kemudian dia mesti sertakan syarat-syarat ujian lencana yang dia ambil tu. Baik. Kemudian dia perlu membuat satu laporan. Satu laporan. Kemudian pelaksanaan ujian ni macam mana? And then mesti ada refleksi. Macam apa yang dia rasa? Apa yang dia punya cabaran masa dia buat lencana tu. Kemudian bila penguji tu dah menguji, dia mesti ada ulasan penguji, dan last sekali barulah mereka akan menerima sijil lencana kecakapan. Macam tu je. Itulah caranya, wahai pandu puteri di luar sana, cara untuk anda mendapatkan lencana. Ya, betul. Baik, nampaknya Puan Nur Azla tak sabar-sabar nak berikan input. Jadi sekarang ni Puan, saya tanya Puan lah, dari segi anugerah, apa anugerah yang diberikan kepada pandu puteri sebenarnya? Okey Irfan, dalam program Pandu Puteri Tunas ada 2 anugerah yang ditawarkan. Baik. Ya. Yang pertama, anugerah peringkat cawangan. Jadi kita sebut anugerah Pandu Puteri Tunas Ketua Pesuruhjaya Cawangan. Yang kedua, peringkat kebangsaan, anugerah Pandu Puteri Tunas Ketua Pesuruhjaya. Jadi bila peringkat kebangsaan yang akan sampaikan anugerah Ketua Pesuruhjaya. Kalau peringkat cawangan tu negeri Irfan. Negeri, okey, baik. Jadi kalau peringkat cawangan, Ketua Pesuruhjaya Cawangan yang akan menyampaikan anugerah. Tapi ada syarat-syaratnya Irfan. Apa syarat-syaratnya Puan? Syarat-syaratnya untuk mendapat anugerah peringkat cawangan, mereka kena menyiapkan banyak tugasan. Okey. Yang pertama tadi mesti prinsip asas. Lencana-lencana dalam prinsip asas mesti lengkap. Dalam prinsip asas ada 4 lencana. Dah lengkap 4 lencana, mereka mestilah dilantik. Baik. Bila dilantik, mereka akan memakai lencana pelantikan. Ini prinsip asas. Dah habis tu, jadi mereka dapat 5 Irfan. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, setakat itu. Kemudian program untuk mendapatkan anugerah Topes 1. Topes 1. Ya? Topes 1 dia kena menyiapkan 5 lagi lencana. Bila 5 lencana, dia dah dapat Topes 1. Baik. Ya, dia nak teruskan pula Topes 2. Berapa lagi lencana? Ikut lagi ini, dia ikut turutan ni. Ikut turutan. Bila kita calon-calon dapat lencana, mereka akan lekatkan ikut turutan. Jadi dapatlah Topes 2. Okey. Bila Topes 2, syarat dia mesti sudah ada sekurang-kurangnya 2 lencana kolektif. Lencana kolektif tadi ada 5. Betul. Berdasarkan 5 elemen. Ya. Jadi nak dapatkan anugerah peringkat cawangan, calon-calon mesti ada 16 lencana. Okey. Atau 15 minimum. 15 minimum lencana. Dan 2 lencana kolektif. 15 dan campur 2 lencana kolektif. Kemudian dapat yang ini, Topes 1, Topes 2. Dia dah layak untuk anugerah peringkat cawangan. Selain itu tentang buku log. Jadi kami akan nilai buku log mereka, Irfan. Ini cara penyediaan buku log. Jadi file sekarang kami panggil file log. Jadi file log sekarang untuk program baharu, jadi mereka dah diberi modul. Baik. Jadi modul mereka menyiapkan, mendokumentasikan segala ujian amali dan teori tadi dalam bentuk bertulis. Bentuk bertulis. Jadi inilah caranya. Contoh lencana kecekapan kawat dan istiadat. Ini cara dengan tersusunnya. Nampaknya file log ni kena sistematik jugalah Puan ni. Kita didik mereka. Betul. Sebab untuk mencapai anugerah ni, mereka ni kita pilih yang agak boleh menggunakan komputer sebab zaman IT sekarang. Betul. Ya. Okay. Zaman dulu-dulu dia mau tulis tangan. Dia tulis tangan boleh tulis tangan. Jadi tapi ini pastikan dia punya tulisan tu kemas jelas. Yes. Jadi mereka menyiapkan file log ini berdasarkan modul. Jadi modul yang disediakan adalah semua tentang lencana wajib sahaja. Jadi ada 18 tadi lencana wajib. Yeah. Jadi 18 ada modul. Jadi calon-calon rasa
macam untuk program baharu ni mereka dah ada panduan untuk melengkapkan fail-fail log. Okey, ini prinsip asas. Okey. Okey, kemudian Topaz 1. Baik, Topaz Jadi, 1 cara apa? juga. Cara ini juga. dia Topaz 1. Okey. Apa lencana yang terdapatnya? Pembuat simpulan, pelayan tetamu, pencegah kemalangan, SDG, Sustainable Development Goals, ya. Yes. Ikut tema. Ikut tema. Kalau macam kita pilih Life Below Water, ya. Jadi kemudian zero hunger. Contohnya lah, ya. Baik. Kemudian satu lencana pilihan ikut elemen. Tapi elemen ni ikut syarat. Macam lencana pilihan, Irfan. Okey. Calon-calon dia bukan suka hati nak pilih. Betul. Tapi dia ikut elemen. Ikut elemen. Ya. Baik. Okey, baik. habis. Itu untuk Topaz 1 dan Topaz 2 pun Topaz 2 adakah pula. berbeza? Apakah perbezaannya, Puan? Perbezaan dia lencana. Lencana juga. Top dia mesti siapkan. Inilah kandungan lencana dalam Topaz 2. Okey. Bila kita dah cek, kalau kita tak puas hati, jadi kita pulangkan, kita sebutkan apa kesalahan mereka, apa tambahan. Jadi kita beri peluang mereka supaya mereka ni dapat membetulkan, ya. Sebab bila dah ada modul, jadi kita tolong calon-calon ni, ya, untuk kita tolong. dapatkan Ya. anugerah. Baiklah Puan, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Azlina dan juga Puan Nur Azlah kerana telah pun ceritakan dan berkongsi ilmu mengenai cara untuk mendapatkan anugerah dalam Pandu Puteri Malaysia ni kan. Jadi sedikit rumusan daripada Puan Nur Azlah kepada mereka yang menonton di luar sana. Silakan. Okey, untuk mencapai anugerah tertinggi hingga ke peringkat kebangsaan, mereka kena menyiapkan satu lagi file log iaitu Topaz 3. Jadi sama juga, ya, sama juga arahannya. Okey. Anugerah peringkat cawangan, ya, disampaikan oleh Ketua Pusurujaya Cawangan. Yang ini pula anugerah peringkat kebangsaan dianugerahkan oleh Ketua Pusurujaya. Ketua Pusurujaya Di peringkat kebangsaan. Di peringkat kebangsaan. Okey Puan. Satu lagi Irfan yang lupa tu. Jadi ada syaratnya juga. Dia calon-calon ni walaupun dia dah siapkan buku log, ya, file log, dia mereka ada mereka kena ada kepercayaan beragama. Kepercayaan beragama. Mesti kepercayaan agama. Kemudian ada satu lagi file log, Irfan. Baik. File log peribadi. Maknanya mereka kena menyiapkan satu lagi penglibatan aktiviti mereka di peringkat kebangsaan, peringkat sekolah, daerah atau zon, atau zon, cawangan, kebangsaan, antarabangsa. Kemudian khidmat khas. Khidmat khas, satu lagi perkhemahan. Wajib, wajib. Mereka wajib melibatkan diri dalam aktiviti perkhemahan, sama ada peringkat sekolah, daerah atau mana-mana peringkat. Baiklah, terima kasih lagi sekali kepada Puan Nur Azlah kerana banyak perkongsian dan inilah cara-cara untuk anda mendapat anugerah kepada Tunas Puteri yang berada Pandu Puteri, maafkan saya, Pandu Puteri Tunas yang berada di luar sana yang sedang menonton kita pada hari ini. Diharapkan semua ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kepada semua penonton. Jadi diharapkan kita ada rezeki untuk berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.